siapa yang pergi dengan dorang pada malam tu. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel guys. Okay, untuk korang yang masih lagi nak tengok video-video aku ucapkan ribuan terima kasih. Thank you banyak-banyak. And untuk video kali ni aku akan share lagi kisah seram. Kisah di mana kisah ni dialami dan di-experiencekan sendiri oleh seorang lelaki. Tapi sebelum tu jangan lupa macam biasa, please subscribe, hit bell notification, like and share video ni kalau korang rasa video kali ni best, mantap untuk korang share. Korang share, korang like, and ada sebarang komen, please komen kat bawah, okay? So tanpa membuangkan masa lagi, let's move on untuk cerita seram kita pada hari ni. Let's go. Bahawa kamu, Diana binti Dahlan, telah melakukan pembunuhan dengan niat. Kamu mengaku bersalah atau tidak? Saya mengaku tidak bersalah. Orang kita takut sangat dengan apa yang mereka tak tahu. Apa yang mereka paling takutkan adalah seorang wanita cerita. Dengan ini, kamu dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. So, video kali ni adalah kisah seram seorang lelaki yang bernama Amel. Amel ni dia cerita kat aku personally untuk aku share dengan korang. So, experience dia ketika itu pada tahun 2005, 2006, 5, 6, 7 tahun lepas, ketika dia belajar di sebuah institusi UiTM yang berada di Shah Alam. So, ketika itu Amel dengan 6 orang lagi kawan dia, tak silap akulah, nama dia adalah Fatin, Kikah, Napi, Nazir, Azwan dengan seorang lagi aku lupa dah nama dia. Okay, so time tu dorang belajar di UiTM Shah Alam. And ketika hari tu dorang come up with idea dorang nak pergi overnight. Okay, so untuk overnight ni standard lah, student semua buat. So tapi hari tu dorang nak overnight, dorang nak pergi idea, dorang dapat idea tau, dorang nak pergi ghost hunting. Dorang cik pasal dorang nak pergi ghost hunting pada malam tu. So salah seorang daripada kawan dorang ni come up with idea yang dorang nak pergi ke rumah Mona Fendi. So time pada zaman tu, pada ketika itu yang paling panas dan paling hot cerita-cerita seram ni adalah rumah sewa RM50 kalau korang pernah dengar, dan rumah Mona Fendi di Shah Alam. So dorang pilih untuk pergi ke rumah Mona Fendi pada malam tu pada pukul 2.30 ke pukul 3, macam tu lah lingkungan pukul macam tu. Dorang menyelinap keluar daripada UiTM Shah Alam dan dorang keluar ramai-ramai naik 2 kereta, vroom, pergi terus ke rumah Mona Fendi di section 12, tak silap aku. Kalau aku salah betul kan Tibanya dorang di rumah Mona Fendi tu agak seram, gelap gelita, hanya berbekalkan lampu jalan yang warna oranye tu di keliling rumah Mona Fendi. Dan rumah dia dorang cakap besar, cantik tapi seram. Dorang besar, rumah tu memang besar, cantik. Sebab cantik lah besar kan, tapi seram, creepy gila sebab lama ditinggalkan. So rumah dia ni ada banyak pintu. Menurut kata Amel ni banyak pintu. So pintu depan, pintu belakang, banyak pintu. So pintu depan tu pintu gerbang tau, main gate besar gila. So dorang tak boleh panjat. So dorang decide untuk ikut pintu belakang. Dorang panjat ikut pintu belakang, and berjayalah dorang satu persatu masuk ke rumah Mona Fendi. Setibanya di rumah Mona Fendi yang pintu belakang tu, dorang tengok ada bingkai pintu saja yang kat situ. Pintu dia dah terkopak, dah pecah, tinggal bingkai saja. So sebelum masuk, dorang briefing, dorang berjanji sebarang apa yang jadi, nampak benda ke, bawa apa-apa ke, jangan tegur, jangan mulut celupa, jaga mulut, jaga kelakuan. Sebab dorang nak ghost hunting, dorang nak experience sendiri kot, masuk ke dalam rumah Mona Fendi tu kan. So dorang masuk, bukan pegang tangan tau, dorang masuk dorang pegang baju. Dorang pegang baju sama sendiri sebab lelaki perempuan kan, tak boleh pegang tangan. So dorang pegang baju saja, and masuklah dorang ke rumah Mona Fendi. Bila dorang masuk ke rumah Mona Fendi,
Diorang nampak ada banyak gila botol-botol kaca yang pecah dan bersepar. Dan kat situ diorang boleh nampak ada satu fountain tau, macam air pancut di tengah rumah tu. Cantik gila diorang cakap, cantik. Tapi dah lama lah, tak ada air dah. Dan penuh dengan botol-botol kaca. Maybe diorang assume kat situ ada makpet ke, duk ngisap kat situ kan. So diorang pijak kaca tu, krak, krak, krak. Berjalanlah diorang memasuki rumah Mona Fendi. Ketika malam tu biasa saja, tak ada apa-apa yang seram, cuma angin yang sejuk-sejuk malam ketika itu. Dan diorang masuk, berjalan masuk dan naik ke rumah Mona Fendi. Rumah Mona Fendi ni ada 2 ke 3 tingkat tak silap aku. So diorang masuk. Setibanya diorang ke tingkat atas, salah seorang daripada diorang, nama dia tak silap aku Farid. Farid ni dia nampak ada satu sosok tubuh manusia yang tengah berdiri di hujung rumah Mona Fendi. Okay? So bukan dalam kawanan diorang, bukan dalam geng diorang. Sebab diorang kan pegang baju. So diorang, Farid ni nampak ada seorang lelaki tengah berdiri pandang diorang. So diorang fikir, kawan aku ada terlepas ke? Terlepas apa? Pegang baju. So yang lain semua okey. Tapi siapa yang kat ujung tu? Sudah. Tapi Farid ni dia chillkan diri dia tenang. Dia cuba berfikiran positif, dia cuba fikir mungkin ni bayangan aku. Tapi benda tu ada. Benda tu ada kat situ. Yang benda tu berjalan dan hilang. Sudah. Hey. Okey, aku pula seram. Ketika itu mereka semua dah rasa seram sejuk, dah rasa tak sedar hati. Dan salah seorang daripada diorang nama dia Nazir. Nazir kau tak silap aku. Banyak sangat nama aku lupa kan. Dia bau something yang bau busuk. Faham tak? Bau dia macam bangkai lah dia cakap, tapi lebih busuk daripada bangkai. Tak tahulah, mungkin dia punya perasaan takut tu buatkan busuk tu lagi busuk kan. Tapi dia rasa busuk yang semacam tak sedar hati lah. So tujuh orang, semua antara diorang semua tak sedar hati, and diorang decide untuk keluar balik daripada rumah Mona Fendi. Diorang naik kereta diorang and terus bergerak pergi ke kedai mamak untuk lepak, minum dan chill dulu. Okay? So setibanya setibanya dekat kedai mamak tu, diorang pun cakap lah, aku nampak ni, aku bau ni doh kan. Tapi yang menjadi seramnya apabila seorang kawan dia lelaki yang bernama Napi, diorang panggil Napi. Napi ni hanya senyap, duduk dan pandang Milo Ice dia kat atas table tu. Faham tak? Yang lain semua tengah borak, aku nampak ni. Tapi Napi macam dia senyap dia. So yang lain ni fikir mungkin Napi ni gaduh dengan awek dia ke, ataupun penat ke. Diorang assume macam tu je. So setelah diorang borak-borak, diorang pun masuklah balik ke dalam UiTM pada awal paginya, mandi. Dan keesokan harinya, pada pagi harinya, diorang jumpa balik ramai-ramai untuk borak-borak lah, lepak, lunch semua. Tapi yang menjadi interesting part ataupun scary punya part, diorang tanya balik Napi tau. Napi, kau semalam asal tu kau stres ke? Gaduh dengan awek kau ke? Tu cakap sikit. Lepas tu Napi cakap, aku okey je, tak ada masalah pun. Semalam kau macam pergi Mona Fendi tu, kau senyap je, kau takut ke? Lepas tu Napi jawab apa tau? Dia jawab, aku tak ingat tu aku pergi Mona Fendi semalam Sudah. Napi tak ingat apa-apa. Napi ingatan dia jadi hilang dan sama-sama ketika itu. Lepas tu kawan-kawan diorang tanyalah, kau tak ingat ke kita pergi rumah Mona Fendi semalam? Aku ingat kita planning nak pergi, tapi aku rasa kita tak pergi. Dia tak ingat dia pergi. Dia ingat dia planning, tapi dia tak ingat yang dia dah pergi dengan diorang pada malam tu. Menjadi persoalan dia sampai ke hari ini. Amel dan kawan-kawan dia tak dapat jawapan siapa yang pergi dengan diorang pada malam tu. Menjadi tanda tanya untuk diorang, dan sampai hari ni diorang tak ada nak jawab siapa yang pergi dengan diorang. So maybe diorang assume yang mungkin pergi dengan diorang tu bukan Napi, ataupun yang pergi dengan diorang tu mungkin Napi, tapi Napi tak ingat, ataupun yang dalam badan Napi tu bukanlah Napi. Faham tak? Korang faham tak? So kalau korang ada kawan-kawan korang yang pergi tempat macam tu, and sebenarnya sebelah korang tu bukanlah kawan korang,
Aku dengar aku cerita ni pun meremang rumah aku kan. So penampakan hantu yang exactly hantu ataupun dan sebagainya tak nampak. Cuma menjadi persoalan sehingga ke hari ini, siapa yang bersama-sama dengan orang ketika itu. Okey, itulah dia cerita pengalaman Amel bersama kawan-kawan dia. So korang rasa seram, best ataupun tak? So korang boleh komen kat bawah ni So aku ada cerita dua cerita hari ni. So korang relax dulu, korang chill dulu. Sebab Amel kongsi dengan aku dengan 2 cerita. So aku share balik dengan korang 2 cerita yang dialami oleh Amel sendiri. Jadi korang dah ready belum untuk kisah yang kedua? Dah ready? Dah? Okay, let's move on untuk cerita kita yang kedua. Let's go. Udah tidur, hati juga dah tidur, hati juga tidurnya. Okay, cerita dia bermula pada suatu hari Amel ni nak pergi ke kelas. So, seperti biasa, student kena menjalankan tanggungjawab dia untuk pergi ke kelas. So, hari tu seperti biasa, kelas dia pukul 10 pagi sampai 12.30 hari and 4 petang hingga 6 petang. So, kelas pagi macam biasa dia pergi and after that dia orang lunch dan Amel ni pergi ke library untuk buat study sikit. Dia nak relax sikit sementara nak tunggu sebenarnya pada pukul 4 tu nak terus pergi ke fakulti. So Amel ni adalah student fakulti business di UiTM Shah Alam. So pada pukul 4 tu dia pergilah ke fakulti dia, fakulti business ni untuk masuk kelas. So lepas kelas, habis kelas pukul 6. Time tu pukul 6 lebih, ini menjadi tanda menyesalnya ketika dia sakit perut. Dia sakit perut dan dia nak pergi ke tandas. Fakulti bisnes ni setiap level dia ada tandas. So, faham tak? Kelas, tandas ujung sekali tandas. So setiap level ada tandas dia dan fakulti bisnes ni ada 3 ke 4 tak silap, 4 level. So kelas si Amel ni adalah tingkat 3. So dia nak pergilah ke tandas. Dia pergi ke tandas ujung sekali tu dia nampak ada orang lah. So dia nak melaburkan hajat dia di tempat yang tak ada orang. Ada orang macam tu, dia selesa tempat yang tak ada orang sebab dia tak selesa lah kan. So dia pergi ke tingkat 2 pun ada orang. Dia pergi ke bawah pun ada orang. So dia decide untuk pergi ke tingkat paling atas, tingkat 4. Okay, so dia masuk kat situ. Dia buka pintu tandas tu. Okay, tandas dia ada 3 toilet, 3 jamban, yang depan tu ada cermin dan juga mangkuk tandas. Okay, so dia masuk, dia check, okay, lain clear ni, tak ada orang ni. Okay, dia pun pergilah. Dia pergi ke toilet yang paling hujung. Time tu dia tengok lantai semua kering. So tak ada orang dan jarang orang gunakan toilet tingkat 4 ni sebenarnya, dia cakap. So dia pergi ke tingkat 4, masuk ke toilet jamban paling hujung dan dia melaburkan hajat dia. So dia pun keluarlah daripada toilet selepas settle dia punya hajat dan dia basuh tangan dia. Basuh tangan dia ke sinki yang belah hujung sana. Tiba-tiba sinki belah hujung sini terbuka pipe dan melimpah. Macam tu. Air dia laju. Dia bukan air menitik tau. Faham tak? Dia air yang terus laju. Dan bukan dia tiba-tiba dia pipe peli tu dia terpusing. Keluar air laju. Amel ni terus terkejut. Time tu dia dah menggigil. Dia cakap dia dah menggigil, tapi dia cuba macam tarik nafas, sabar. Lepas tu Amel ni dia berani sikit lah. Dia bukan berani apa, dia macam kuat semangat sikit. Dia cakap apa time tu? Dia cakap, aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Keras boh. Keras Amel ni. So dia cakap macam tu. Dia tarik nafas, dia cuba tenangkan diri dia. Dia pergi ke pili yang terbuka tadi, dia tutup, terus keluar lagi. Dia pergi cek kawan dia macam tu. Dia cakap, tu pengalaman time tu, bayangkan kalau pili tu terbuka sikit, menitik, kira logik tau. Tapi kalau dia terbuka sendiri pili tu dan air keluar secara deras, secara laju, macam ada something yang membuka benda tu. Dan benda tu macam Amel cakap, dia nak memberitahu si Amel ni yang dia ada kat situ.
Tapi itulah kisah dia. Dia terus lari, dia terus sebelah. Dan sejak daripada tu dia tak berani untuk pergi ke toilet yang ke atas sekali. Dia jadi fobia lah. Kalau aku pun aku takut boy. Okey, itulah dia kisah seram yang dikongsikan oleh seorang lelaki yang bernama Amel, seorang student UiTM Shah Alam. And if korang rasa video kali ni best, menarik cerita seram dia, korang boleh like video ni. And jangan lupa like, okay? Kalau suka like, okay? And comment kalau korang rasa ada sebarang komen ataupun pandangan korang. If korang sendiri ada pengalaman seram yang korang nak share dengan aku boleh letakkan email aku kat bawah. And korang boleh email aku sebarang kisah seram ataupun pengalaman yang korang rasa sendiri, okay? So insyaAllah semoga kita berjumpa di next episode and next punya video. InsyaAllah semoga berjumpa lagi ya. Assalamualaikum.